Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung balik dengan topik yang sebelum ni, iaitu pengaturcaraan linear. Minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan melukis atau melurik rantau yang memenuhi ketaksamaan. Contohnya macam ni. Okay. Melurik di ruang yang memenuhi ketaksamaan. Okay. Cara dia, ulang balik. Ada 3 persamaan kat sini. Okay. Cara dia ialah tengok pada Y sahaja. Kalau yang pertama ni ialah Y lebih kecil daripada 2X. Mana lebih kecil daripada 2X tu? Persamaan dia 2,0024. Yang ni. Y sama dengan 2X. Okey, yang tu. Kemudian ni cikgu nak explain yang contoh dulu. X tambah Y lebih kecil daripada 6. Ini X tambah Y sama dengan 6. Dan satu lagi yang ini. 5X tambah Y sama dengan 5. Okey. So, ada 3 ketaksamaan. Okey. Dia kata yang mana memenuhi ketaksamaan tersebut. Yang mana memenuhi rantau. Okey. So, kita tengok yang pertama dulu. Itu yang ini. Yang pertama. Y lebih kecil. Kita tengok. Y lebih kecil. Kalau lebih kecil, maksudnya kita lurik ke bawah. Okay, nampak tak ada lurik ke bawah tu? Ini cikgu explain pada contoh je. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini. Y lebih kecil daripada 6. Y lebih kecil daripada 6. Tengok pada Y je. Lebih kecil. So, lebih kecil kita lurik ke bawah. Okay, gitu je. Dan satu lagi ialah yang ketiga. Y lebih besar daripada 5. Okay, kalau lebih besar maksudnya lurik ke atas. So, dilurik ke atas. Okay, jadi awak boleh nampak dia punya kawasan yang memenuhi rantau. Okay, jadi kawasan dia ialah kawasan ini. Ini. So, lurik kat sini. Itu yang kita belajar minggu lepas. Melurik rantau yang memenuhi ketaksamaan. Okay. Jadi, untuk minggu ni, kita nak tukar daripada ayat bentuk masalah, kita tukar dalam bentuk matematik. Okay. Sebagai contoh, yang ini kita dah bincang minggu lepas. Okay. Tapi sebelum tu, ni keyword dia. Keyword tidak lebih daripada X, tidak kurang daripada X. Kalau Y tidak lebih daripada X, maksudnya Y kecil dan sama dengan X. Biasanya semua sama ataupun, maksudnya semua, biasanya kesemuanya lebih kecil atau sama ataupun lebih besar dan sama. Okey, sama. Dan nombor 2, tidak kurang daripada X. Y lebih besar daripada X. Okay, ini keyword dia. So, daripada ayat masalah harian, kita tukar dalam bentuk matematik. Okey, sebagai contoh, ini. Sebuah kilang mengandungi 2 mainan, C dan D. Pada satu hari tertentu, kilang itu menghasilkan X unit C. So, ini X mewakili X dan D mewakili Y. Keuntungan daripada jualan itu ialah RM9 untuk mainan C dan RM15 untuk mainan D. So, soalan dia, jumlah mainan yang dihasilkan adalah selebih-lebihnya 400. So, keyword dia ialah selebih-lebihnya. So, maksudnya, X tambah Y lebih kecil daripada 400. Itu maksudnya. Kita tak boleh guna C dengan D. Kita guna unit X dengan Y. Kemudian nombor 2 pula, bilangan mainan C yang dihasilkan tidak lebih 3 kali mainan D. Okay. So, kita dapat tidak lebih mainan D. C ialah X. Okay. Tidak lebih daripada 3Y. Okay. Ataupun Y lebih besar dan sama 1/3. Sama juga. Jumlah keuntungan. Okey, kalau jumlah keuntungan kita ambil harga seunit.
So 9x tambah 15y, okay, minimum kecil dan sama dengan 3,900. Lebih besar. Sorry. Lebih besar sebab dia boleh kata paling sikit 3,900 minimum. Okey, itu salah satu contoh. Okey, apa yang kita belajar minggu lepas. So untuk minggu ni kita try lagi. Benda yang sama. Dan ni kita dah buat dah? Belum kan? Belum? Dah belum? Dah. Dah kan? Okey, ni dah. Dan ni belum? Belum. Okey. Jom kita bincang sama-sama. Sebuah kilang. Minggu lepas siapa tak datang Lupa dah ada tak datang minggu lepas kan? Puteri ke Halida? Saya, Hilda. Dah okey. Saya lupa. Nanti saya bagi link awak boleh tengok YouTube yang minggu lepas apa kita belajar nanti. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Sebuah kilang menghasilkan dua jenis meja P dan Q. Okey. So bila baca soalan tu kita cari dia punya keyword dia. Okey, dua jenis meja P dengan Q. Penghasilan setiap meja melibatkan dua proses iaitu memasang dan mengecat. Jadual menunjukkan masa yang diambil untuk pasang dan mengecat meja unit P dan Q. Okey. Kilang itu menghasilkan X unit P. Okey. Dan Y unit Q. So, X untuk P, Y untuk Q. Penghasilan meja sehari adalah berdasarkan kekangan berikut. Soalan dia kat mana? Kat bawah pula? Kat sebelah pula? Okey. Boleh nampak ke macam mana nak cover buat dua page ni? Sekejap saya buat dua page. Boleh tak? Boleh buat dua page. Boleh kot. Tak boleh. Ni kot. Ni. Okey. Nampak ke semua? Okey. Mana lagi ni? Macam ni. Okey. Boleh baca tak? Boleh baca tak? Nampak macam blur saya zoom lagi. Sebab tu sangkut paut lah. Nombor 3 tak apa. Okey, ni. Saya baca dulu. Cuba tengok Jumlah masa maksimum untuk memasang kedua-dua meja adalah 4,800 unit. Macam mana kita nak buat tu? Memasang. Memasang. Keyword dia yang memasang. Apa kita nak buat ni? Kalau tempoh masa minit, okey. Jumlah masa maksimum untuk masang kedua-dua meja adalah 4,800 minit. Kalau tengok jalan kotak tu, memasang 50 minit untuk P, 20 minit untuk Q. Macam mana kita nak tukar dalam bentuk matematik? Okey, siapa ada idea? Macam mana kita nak tukar ni? Kita pasti tunjuk satu dulu Macam mana bentuk dia Okey, jumlah masa maksimum. Kalau maksimum ni apa maksudnya? Maksimum. Okey. So, kurang daripada. Jadi 50x tambah 20y kurang daripada 4,800. Itu dalam bentuk ayat dia. Boleh terima tak? Okey, untuk memasang kan dia ada memasang dengan mengecat. Okey, kita fahamkan jadual dulu. Untuk memasang 50 minit untuk meja P, 20 minit untuk meja Q. Tu masang. Kemudian mengecat pula 30 minit untuk P, 50 minit untuk Q. Jadi soalan dia, jumlah masa maksimum untuk memasang. Dia memasang. So, cikgu that's why juga ambil 50x tambah 20Q lebih kurang dan sama dengan 4,800. Okey. Boleh faham tak macam mana ayat dia macam tu? Macam mana boleh bentuk matematik? Boleh Tak boleh? Boleh? Tak boleh? Boleh? Okey. Boleh.
Okey, bila jumpa macam ni, 50x dengan 20y dengan 4,800, kita try pemudahkan. Bahagi dengan berapa? Dengan 10 boleh? Okey, bahagi dengan 10. So, dapat 5x tambah 20y dengan 40, 480. Okey, nombor 2 pula. Okey, jumlah masa untuk mengecat kedua-dua meja adalah sekurang-kurangnya 4,000 minit. Sekurang-kurangnya. Sudah. Sekurang-kurangnya nak khabar apa cerita ni? Sekurang-kurangnya. Paling kurang. Apa nak? Lebih besar ke lebih kecil? Sekurang-kurangnya 4,000 minit. Lebih besar. Lebih besar. Jumlah masa untuk mengecat kedua-dua meja adalah sekurang-kurangnya 4,000 minit. Jadi 30x tambah dengan 50y sekurang-kurangnya 4,000 minit. Lebih besar ke lebih kecil? Cuba fahamkan. Sekurang-kurangnya. Lebih besar. Lebih besar. Sekurang-kurangnya saya tengok dah. Sekurang-kurangnya. X sekurang-kurangnya kali. Okey, lebih besar. Okey, lebih besar daripada 4,000 minit. 4,000. Okey, nanti awak kecil. Awak pemudahkan Kecilkan. Okey. Seterusnya. Nisbah bilangan meja P kepada meja Q adalah sekurang-kurangnya 1:3. Sudah. Macam mana ni? 1:3 ni. Cuba fikir. 1:3. Macam mana kita tukar dia dalam bentuk matematik? Okey. Terus kita buat macam ni. X per Y tukar dalam bentuk nisbah. 1:3. Okey, sekurang-kurangnya lebih besar ke lebih kecil tadi ya? Lebih besar. Lebih besar. Okey, kita buat macam ni. Itu maksud dia. Okey, bilangan meja P kepada meja Q, X over Y lebih besar dan sama dengan 1/3. Nisbah ni maksudnya 1:3 ni bermaksud 1/3 tu nisbah dalam bentuk pecahan. Okey. Boleh. Jadi X per Y lebih besar dan sama 1/3. Lepas tu kalau kita nak buat cross method macam mana? Silangkan dia. 3X lebih besar daripada Y. Okey, dah siap dah nombor 3. Kalau boleh yang soalan 1 dan 2 tu boleh pemudah, kita pemudahkan Okey, jom kita try soalan nombor 3 pula. Okey, dapat? Jadi kita bincang sama-sama. Okey. Jumlah kenderaan yang disewa tidak melebihi 9 buah. Jadi ada X buah bas dan Y buah van. Okey, dia kata jumlah kenderaan yang disewa tidak melebihi 9. Okey, Diana dapat berapa Diana? Jumlah kenderaan yang disewa. Yes. X tambah Y kurang X daripada tambah 9. Y. X tambah Y kurang dan sama dengan 9. Okey, good. Okey. Kurang daripada sekurang-kurangnya ataupun tidak melebihi Okey, good. Nombor 2. Okey, Anfal. Bilangan bas selebih-lebihnya adalah 4 kali bilangan van. Salah tak apa, yang penting kita bincang sama-sama. X per Y lebih X. besar tu sama dengan 4. Lebih besar tu sama 4. X per Y lebih besar dan sama dengan 4. Okey. Lepas tu kalau kita nak satukan, hilangkan pecahan, macam mana? Dapat X lebih besar dan sama dengan 4Y Kan? Uh-uh. Okey. Okey, nyalin betul tak?
Tanya bincang elok je susah. Bilangan bas selebih-lebihnya adalah 4 kali bilangan van. Okey. 4 kali bilangan van. So 4Y. Bas selebih-lebihnya. Apa maksudnya selebih-lebihnya? Bilangan bas selebih-lebihnya. Kalau kita tengok balik yang apa nama tu? Jadual tu. Okay, sekejap saya cari sekejap. Selebih-lebihnya. Mana hilang perginya. Bilangan bas lebih-lebihnya 4 kali bilangan bas. Ini X dan ini Y. Okey. Kita tengok yang mana jadual tu. Kalau selebih-lebihnya. Hilang dah. Mana perginya? Okey. Ni. Y selebih-lebihnya 4 K kali X. So, Y lebih kecil daripada KX. Okey, yang tadi Y selebih-lebihnya 4X. Terbalik tadi ya? Sorry. Okey, kalau selebih-lebihnya nanti Y selebih-lebihnya K kali X. Maksudnya Y lebih kecil dan sama KX. Okey, faham itu Jadi kita tengok ayat balik. Tadi mana dia? Bilangan bas selebih-lebihnya 4 kali bilangan van. Jadi maksudnya X lebih kecil dan sama dengan 4Y. Okey, terbalik je tu. Simbol tu. Boleh Amfan? Boleh cikgu. Okey. So yang pertama ialah X tambah Y lebih kurang 9. Dan kedua ialah X lebih kecil dan sama dengan 4Y. Okey, boleh Jalil? Okey, next. Boleh. Okey. Mana-mana? Nombor 3. Okey, nombor 3. Insyirah boleh? Apa jawapan awak, Insyirah? Peruntukan max. Okey. 900X tambah 150Y lebih kecil dan sama dengan 4000. X tambah dengan 150Y lebih kecil dan sama dengan 4000. Okey, ni Halim macam mana? Sama. Sama. Okey. Okey, betul. Good. Boleh So, yang ini 400X 900X tambah 150Y lebih kecil daripada 400. Kita boleh pemudahkan. Nak bagi dengan berapa? Cuba kita pemudahkan. Bagi dengan berapa ni? Kita pemudahkan. Cuba pemudahkan. Okey. Jadi saya pemudahkan, saya bahagi dengan 50 boleh? Semua bahagi dengan 50. Dapat tak? 900. Tak pun kita bagi dengan 100 dulu. Bagi dengan 100 dulu pun boleh. Bagi dengan 100 dulu. Bagi dengan 100. 50 bagi 100 dapat pecahan nanti. Tak boleh. Bahagi dengan... bagi 50 tu lah. 900 bahagi 50. Saya dapat 18X tambah 150 bagi 50. Dapat 3X lebih kecil dan sama 4000 bagi 50. 80. Cikgu tu 3Y. 3Y, okey 3Y. Okey, good. 18X tambah 3Y lebih kecil dan sama 80. Okey. Boleh Okey. Tak apa, kita try lagi. Ada lagi mana latihan? Tak ada. Cari titik minimum. Okey. Dan ni cari titik minimum. Just nota saja. Okey, nak cari titik minimum. Saya tunjuk dulu Nanti kita buat latihan yang ni. Mana perginya? Tu contoh soalan banyak tu. Okey, saya tunjuk. Macam mana dapatkan titik minimum. Okey. Bila awak dah lukis graf, awak akan dapat bentuk macam ni tau. Lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Okey, macam banyak dia punya kesamaan. Dia ada 1. Okey, dia ada 2. Lepas tu dia ada 3. Macam tadi juga. Okey, macam tadinya ni. Awak dapat 3 kesamaan. 1, 2, 3. Ni nama dia kesamaan.
ataupun garis lurus. Okey. Lepas tu, soalannya ini, dia nak cari titik minimum atau maksimum. Okey, senang je. Awak tengok dia punya bucu tu. Ada bucu kan? Saya highlight warna merah. Ni bucu. 1, 2, 3. Okey. Bucu-bucu tu kita gantikan dalam satu, orang panggil apa? Persamaan. Nanti kita akan buat persamaan. Okey. Yang manakah dapat banyak, yang manakah dapat sikit. Yang banyak tu maksimum. Yang sikit tu minimum. Itu je. Bergantung kepada soalan. Okey. Jadi kita buat nanti, baru kita nampak nanti. Baru kita nak cari. Ini contoh latihan. Okey, ini latihan untuk lebih faham apakah yang kita nak cari. Cuba tengok dulu. Okey. Kilang itu menghasilkan X unit meja C dan Y unit meja D sehari. Okey, ni dapat graf macam ni Okey, nampak tak dia ada banyak titik? 1, 2, 3. Ni nama dia titik optimum. Okey, titik optimum. Dia bagi dah. Titiknya ini 17.32. Yang ini 45.18. Dan yang ini 30.60. Okey. So, dia kata, boleh follow ke ni? Tak faham tanya Sabar je. Dengan menggunakan graf yang dibina, cari keuntungan minimum sehari jika keuntungan yang diperolehi dari seunit meja C ialah 12 dan seunit meja D ialah RM8. Keuntungan minimum. Okey. Keuntungan minimum. Mana keuntungan meja? Kita tengok persamaannya ni. Okey, sorry, mana pula kita tu. Sekejap Sini. Okay. 12x. Dia tak beritahu mana meja mana ni, mana x mana y X unit meja C, Y meja D. Okey. C RM12 kan? C untuk X, D untuk Y. So 12x tambah 8y. Okey. Boleh ke ni? Boleh follow tak ni? Saya tak tanya dulu. Tak faham ke apa? Boleh. Okey. Kenapa kata 12x tu tambah dengan 8y? Sebab kita nak cari, orang panggil apa? Keuntungan minimum. Okey. Macam mana kita nak dapatkan keuntungan minimum? Kita gantikan 3 titik yang dalam ruang lorek tu. Yang manakah paling sikit tu keuntungan minimum. Kalau yang paling banyak, keuntungan maksimum. Jadi kita guna formula ni. 12x tambah 8y. Okey. Cikgu tunjuk dulu. First kali kita gunakan titik 17.32. Jadi cikgu gantikan 12. X tu ganti dengan 17. Okey. Tambah 8. Y seganti dengan 32. Okey. So daripada sini. Okey. So daripada sini cikgu akan dapat nanti ialah 460. Okey, nah itu dapat 460. Kemudian cikgu ganti pula dengan yang ini. 12 darab dengan 45 tambah dengan 8 darab dengan 18. Dapat berapa pula? Okey, sekejap kita cari. 14 45. Okey, nah ini cikgu dapat 684. Okey, nah ni pula 12 30 tambah dengan 860. Okey. Ni kita dapat 840. 840. Okey, jadi kesimpulannya, maka titik minimum ialah, nak ambil mana? 17.32. Dan keuntungan minimum 460. Macam tu soalan dia, nanti dia tanya. Okey.
Dia bisa tanya macam tu je. Keuntungan minimum, keuntungan maksimum. Okey, cuma awak kena createkan satu persamaan untuk dapatkan macam mana kira minimum, nak kira maksimum, nak kira keuntungan tu. Okey, boleh? Yang ini? Bolehkah? Boleh saya sambung? Kita nak try buat graf ni? Boleh. Okey, jom kita try satu soalan. Tak dah. Ni sama je ni. Okey, tak payah buat. Okey, jom kita buat satu graf. Ada kertas graf kat depan koma tu? Ada kertas Ada. graf? Okey. Ada. Okey, sekarang ni soalan saya dah share dalam grup dah. Sekejap Saya dah share ke belum Ada share tak? Tak ada kot ting. Allah tak tahu. Okey, sekejap saya share sekejap. Okey. Tak apa. Nanti sambil saya share tu sambil kita buat soalan ni. Okey, dia suruh gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Fatimah membuat X ketul kek coklat. Saya highlightkan. Dan Y ketul kek pisang. Bilangan kek adalah berdasarkan kekangan berikut. Okey, cuba saya bagi masa. Cuba 1, 2 dan 3. Dalam bentuk matematik. Okey, saya bagi masa dulu. Nanti kita bincang sama-sama dulu. Soalan yang pertama kita bincang sama-sama. Nanti yang lain tu nanti buat sendiri. Kita bincang dulu. Okey. Tu je. Dah? Boleh? Okey, dah. Jumlah kek tidak boleh melebihi 75 ketul. Apa kita nak buat? Okey. Apa dapat? Siapa nak volunteer kat sini? X tambah Y kurang atau sama dengan 75. X tambah Y kurang dan sama dengan 75. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua pula, bilangan kek coklat tidak melebihi 5 kali bilangan kek pisang. X tambah Y 75. Bilangan kek coklat tidak melebihi 5 kali kek coklat. Apa nak tulis ni? Kita nak tulis apa ni? X kurang atau sama dengan 5Y. X kurang dan sama dengan 5Y. Okey. Sekejap, mana? Sudah semak. Ini soalan nombor apa? Soalan nombor 1 kan? Okey, tidak lebih. Okey dah. Bilangan kek pisang tidak boleh melebihi 15 bilangan kek coklat. Okay, nak buat ni. Tidak boleh melebihi bilangan kek coklat. Kek pisang tidak boleh melebihi 15 bilangan kek coklat.
kek pisang, Y tidak boleh melebihi. So, lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Dan sama dengan 15. 15 kek coklat. So, 15X. Okey, settle yang itu. Okey, dia suruh lukis graf ni. Sudah. Dia suruh lukis graf pula ni. Okey. Tulis tiga persamaan. Dah siap dah soalan 1. Okey. Sekarang ni, dekat kertas graf awak tu, dengan menggunakan, nanti dulu. Kertas samaan ni dah clear belum? Atau ni dulu. Ni. Clear X tambah Y lebih kecil dan sama 75. X lebih kecil dan sama dengan 5Y. Y lebih kecil dan sama 15X. Okey. So, dapat A, dapat 3 markah. Settle dah. Sekarang ni nak buat B pula. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 ketul pada kedua-dua paksi, bina dan lorik rantau yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey, awak buat paksi Y dengan paksi X. Okey. So, 2 cm tu buat 10, 10, 10 dulu. Okey. Semula 10, 10, 10, 10. Sampai berapa tu? 80. 80 Okey, dah buat dah. Okey, dah buat X, buat Y pula. 10 juga. 10, 10, 10, 20, 30 sampai atas tu apa? 90 ke? Oh, jap. Okey, buat graf dulu Yang nombor 3 ni dia ada pembetulan. Pembetulan. Bilangan kek pisang tidak boleh melebihi 15 bilangan. Okey. Sorry. Tengok nombor 3 ni, sekejap Bilangan kek pisang tidak boleh melebihi 15 bilangan kek coklat. Kalau dia kata tidak melebihi, sekejap kita tengok ayat tidak boleh melebihi 15. Secara jadual balik. Yang ada jadual tu. Okey. Macam ni. Y melebihi X kurangnya K. So, Y tolak X. Okay. Y melebihi X sekurang-kurangnya K. So, Y tolak X lebih besar daripada K. Dia mesti ada tolak dengan tambah. Jadi, kat sini, okay, tengok betul, kita tengok sama-sama. Dekat sini dia kata, bilangan kek pisang tu ialah apa tadi? Kek pisang Y tidak boleh melebihi. Tidak boleh melebihi kurang daripada 15 bilangan kek coklat. Dia tak boleh. So, X, ingat X tambah dengan 15. Dia bukan 15X. Dia tidak melebihi. Tidak boleh melebihi. Maksudnya, kalau Y tu 10, X tu mesti lebih daripada 15. Mesti lebih daripada Y tu sebanyak 15. Okay, so yang ketiga tu buat betulan nanti. Y lebih kecil dan sama, X tambah 15. Bukan 15X. X tambah 15. Okay, boleh Okay, kemudian buat graf. Dah buat graf dah. Sekejap saya nak letak dekat awak ni. Soalan ni.
Okay, dah buat graf dah? Dah. Dah. Okay. Sekarang ni, jom kita plot. Macam mana nak plot? Okay. Sekejap. Saya nak ambil kertas kosong sekejap. Kertas kosong dalam Telegram. Saya nak ambil kertas kosong. Okay. Kertas kosong pun senang sikit. Yang pertama tadi kita dapat X tambah Y lebih kecil daripada 15. Yang kedua ialah X lebih kecil daripada 5Y. Dan satu lagi adalah Y lebih kecil daripada X tambah 15. Okey. Kemudian awak pun buat graf paksi Y, paksi X. Saya lakar awak buat betul-betul Ini 10, 20, 30, 40, 50. Siapa ada masalah dalam lukis graf ni? Tak ada kot kan? Kalau ada masalah beritahu kod lah nak tanda ni berapa cm. Okey, 50, 60, 70, 80, 90. Okey. Kita tengok yang pertama dulu. Saya highlightkan dia sebagai warna merah. Baru tekan ni dah. Okey, tak apa. Ambil warna merah dulu. Yang ini. Straight. Nak buat ni kita kena buat jadah dulu. Buat kotak Buat kotak. So kita guna paksi X dengan paksi Y. Okey. So persamaan dia adalah X tambah Y lebih kurang daripada 15. Kalau saya kata nilai X kosong. Okey, saya letak X kosong apa jadi pada Y? Apa jadi pada Y? Kita dapat apa Y? Cuba kira tu saya. Pula dah apa ni? Okay. Dapat berapa? 15 kan? Okay. Kalau saya letak Y tu kosong pula, apa jadi pada apa nama paksi X? Yes. Yang persamaan yang first tu bukan 75 ke? Oh, 75 lah. Ya Allah, saya saling 15 Sabar je lah. Ya Allah. Kenapa pen saya ni problem ni? Okey. Tak apa, awak sambung jadual tu. Saya tukar ni. Bateri pen ni problem lah ni. Okey, so dah berganti dengan kosong, awak dapat X75 kan? Okey. Plot je. Allah. Okey, cuba. Dah buat jadual, boleh buat plot. So, dapat sini 75. Nak padam tu senang. Okey, sini 75. Okey, sedap. 75. Okey, so yang warna merah saya buat kotak dulu. X, Y. X kosong, Y kosong. Bila X kosong, Y 75. Bila Y kosong, X 75. Okey, sekarang cikgu nak buat plot dua tu dulu. Kosong dengan 75. 10, 20, 30, 40. Okey. Kalau awak rasa boleh buat yang lain, cuba siapa buat dulu. Saya tunggu saya tak apa. Buat dulu. Okey. Okey. So dapat kosong dengan 75. So letak kat sini. Yang warna merah Sini. Satu lagi adalah di sini. Okey. Jadi saya pun sambung dua ni. Okey.
Okey, awak sambung dah? Dapat dah? Okey, sekarang saya ambil yang warna hijau pula. Okey, yang warna hijau ialah X. X, alamak. X sama dengan 5Y. So, buat kotak. Okey, kalau saya letak X dengan Y. Kalau saya letak X kosong, Y akan jadi kosong. Kalau saya letak Y kosong, X jadi kosong. Jadi saya nak letak berapa untuk yang persamaan kedua ni? Ada idea tak? Okey, ada idea tak maksud cikgu? Ada. Saya nak letak apa kalau nilai X tu? Tuk dalam paksi. Okey, jadi saya kat sini, saya cuba letak X tu ialah 80. Okey, saya letak X 80. Y tu jadi berapa nanti? 80 bagi dengan 5 kan? Mana maksud cikgu sini? Saya ambil X sama dengan 5Y. Jadi saya ganti dengan X 80 dengan 5Y. Jadi Y sama dengan 80 bagi 5 kita akan dapat 16. Okey. So, Y 16. Okay, boleh follow? Okey, kalau seterusnya untuk yang sebelah pula. Saya nak letak berapa Y? Y saya letak 15. X dah jadi berapa? 75. Macam tu. Kita kena createkan daripada paksi yang ada tu. Okey? Createkan daripada paksi yang ada tu. Faham tak maksud cikgu ni? Ada soalan tak? Faham tak? Tak rancak faham tanya soalan lu. Saya ambil 80 dengan 16, lepas tu 75 dengan 15. Okey, maksudnya untuk X, saya ganti X 80, kita dapat Y dia ialah 15. Okey, kemudian bila X saya gantikan dengan 75, kita dapat nilai Y dia ialah 15. Macam tu je. Boleh letak nombor apa-apa je ke cikgu? Boleh. Yang penting ada dalam paksi, dalam apa itu, paksi X dengan paksi Y. Jangan lebih. Boleh. Kita akan dapat satu graf yang sama juga. Sekarang ni saya pilih dua titik je. Okey, contohlah saya punya. Nanti cuba bandingkan awak punya 75 dengan saya punya 80 dengan 16. So X 80, Y 16. Kat sini. Macam tu. Okay. Dia pangkah buat pangkah tau. Jangan buat tu saya ni bulat. Buat pangkah tak nampak pula ni. Kalau saya pangkah lah. Saya pangkah. Ting-ting. Okey, situ. Lepas tu satu lagi ialah X 75, Y dapat 15. Kita kena saya ganti ni. Apabila X 75, Y dapat 15, balik saya buat ni. Kita buat ni 75, 15. Y, betul lah, Y 15. Betul lah buat kan? Y 15, X akan dapat 75. Okey. So, bila 75 kat sini pula. 75, Y 16. Atas sikit. 80, 16. 75, 15. Kat sini je. Akan dapat kat sini nanti. Ting-ting. Dia kan kira macam ni saya punya. X kosong, Y kosong. Boleh ke? Okey. Sama tak dengan awak punya warna hijau? Cuba tengok dulu awak punya. Boleh ke? Ataupun awak letak X kosong, Y akan jadi kosong juga. Sama juga. Boleh juga. Cuba letak X kosong, Y kosong. Akan plot kat sini nanti.
Okey, nak tanya awak punya dulu. Okey ke awak punya graf? Ada yang lain tak? Ke ada yang tak faham lagi? Tak faham dia tanya. Okey. Okey tak okey? Okey. Okey. Syirah okey tak? Okey. Okey, yang warna hijau. Okey, mula Alfa semua okey? Putri okey? Lida? Hilda. Okey, sekarang Okey. boleh, tak ada soalan. Okey. Sekarang ni yang warna biru pula. Saya ambil warna birunya ini. So, Y sama dengan X tambah 15 pula. Saya punya persamaan. Okey, jadi saya buat jadual. X, Y. Okay. X tu saya nak letak, contohlah saya letak 10. Kalau saya letak 10, Y akan jadi Y sama dengan X tambah 15. Okay. Sekejap saya masuklah di problem ni. Contoh yang elok ni. Y sama dengan X tambah dengan 15. Saya gantikan X tu dengan 10. Jadi nanti Y kita akan dapat 25. So Y 25. Okey. Sekarang yang kedua pula. Saya gantikan X tu dengan berapa nak letak pula? Kalau kosong boleh. X kosong tambah 15. Y akan dapat 15. 15. Okey. Okey, sekarang tu kita plot. 10, X10, Y25. Y25 kat sini. Kemudian X0, Y15. 15 kat sini. So dapat bentuk graf macam ni nanti. Gerak-gerak je lah Okey. Awak punya macam mana? Okey ke? Sama tak dengan graf saya ni? Okay, tanya dulu. Boleh ke? Tanya dulu ni. Boleh. Boleh, sama. Sama. Okey. Okey, sekarang ni kita nak lorek tau. Nak lorek rantau yang memenuhi ketaksamaan. So kita tengok pada Y dia. Okey, yang warna merah saya nak tanya. Lorek ke atas ke lorek ke bawah? Tengok pada Y. Bawah. Atas ke bawah? Bawah. Okey, so kita lorek ke bawah. Lorek ke bawah, lorek ke bawah, lorek ke bawah. Okey, yang kedua, warna hijau. Atas ke bawah? Tengok pada Y. Baca Y. Y lebih besar. Warna hijau So, ke atas. Okey. Kemudian tengok yang warna biru. Baca warna biru. Atas. Y lebih kecil. Atas ke bawah? Tengok pada Y saja. Y lebih kecil. Atas ke bawah? Dia akan ke bawah. Okey, nampak tak? Y lebih kecil. Macam macam tu. Y lebih kecil maksudnya lorek ke bawah. Okey, jadi nampak tak kat mana dia punya kawasan yang nak kena rantau tu? Berada di sini. Sini Okey, ni yang saya katakan lorek sebagai R. Okey. Soalan sebelum teruskan. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Tanya dulu. Sama tak dengan graf awak? Ke ada yang lain? Sama ke? Tak sama? Boleh tak? Boleh follow? Boleh. Boleh. Dah lorek dah? Insyirah dah lorek dah? Dah. Okey dah. Okey, Cikgu. so dapat. Yes. Yang dekat kawasan tu nak lorek je ke kena tulis sekali R tu? Lorek lepas tu tulis sekali R tu. Okey. Okey.
Dah Okey, Cun. Dah siap. Bila awak lukis graf ni, so dalam soalan bila awak lukis graf ni, dia akan dapat sebanyak 5 markah. Okey, mana soalan dia tadi? Ting, 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 ting. Okey. Sorry, 3 markah. Okey, markah dia kat mana tahu? Markah dia ialah paksi. Betul tak paksi awak? 2 cm 10 unit. Kemudian 3 garis lurus. Salah satu je. Betul ke tak? Kalau salah daripada 3 tu, satu betul dapat 1 markah. Okey. Ni 1 markah. Ni 1 markah. Dan satu lagi adalah rantau. Okey, rantau. 1 markah. So kat sini ada 3 markah. So kalau garisan tu 3-3 betul pun dapat 1 markah. Jangan risau. Dia akan pilih satu je. So kalau awak lukis 1 garis lurus je, betul, dapat 1 markah. So markah kat sini dah paksi, garis lurus dengan rantau. Okey, dapat 3 markah tu. Okey, boleh ke? Cikgu, garis lurus tu kena namakan. Kena tulis. Tak payah, tak apa. Okey. Tapi kalau tulis kan, dia tulis kena tak apa. sama dengan ke dia kena letak simbol yang Okey. Good question. Kalau nak letak persamaan tu, awak kena letak sama dengan. Okey, contohnya kat sini warna merah, X tambah Y sama dengan 15. Kena lukis macam tu. Okey, sebab ketaksamaan tu, simbol tu bukan mewakili garis lurus. Dia ada sama dengan mewakili garis lurus. Contohnya lagi warna biru, awak letak Y sama dengan warna biru mana? Sama dengan X tambah 15. Warna hijau, X sama dengan 5Y. Macam tu. Okey. Boleh? Okey, okey, ada soalan lagi? Kita nak try. Okey, cuba kita... Alamak, tak ada soalan kat sini kan? Tak apalah. Soalan dia... Soalan dia, saya bacakan untuk awak soalan dia lah. Mana soalan dia? Okey. Bilangan maksimum kek coklat yang boleh dibuat. Soalan dia ialah, berdasarkan graf, cari bilangan maksimum kek coklat yang boleh dibuat. Kek coklat ni kat mana? Warna paksi X ke paksi Y? Kek coklat tadi. Kek coklat ialah paksi X. X coklat. Tak boleh lah. Kenapa pen saya ni? Y ialah pisang. Pisang. Okay, sekarang ni, okay, nampak tak ni? Saya bulatkan ni. 1, 2, 3, 4. Ni nama dia titik optimum. Minimum ataupun maksimum. Titik optimum. Okay, sekarang ni soalan dia, berdasarkan graf, bilangan maksimum kek coklat. Okay, nak baca bilangan titik maksimum kek coklat X kan? Okay, yang manakah paksi X yang paling banyak dekat titik maksimum tu? Yang ni kan? Betul tak yang ni? Okay, cuba baca kat sini bawah awak punya graf tu. Berapa bacaan dia? Awak punya graf. Nanti tengok saya punya ni macam cecah merba nama dia. Awak punya dapat berapa? 62. 62. Okay, good. So, 62 lah jawapan dia. Okay. So, bilangan maksimum kek coklat ialah 62. Itu dia. Kalau dia tanya dalam graf, bilangan maksimum kek coklat. Okay. Okay, sekarang ni awak semua ada dah graf set lah kan? Dekat depan awak ada graf kan? Ada. Okay, saya nak tukar pada soalan pula. Mana soalan tadi ya? Ni. Okey. Bilangan maksimum kek coklat yang boleh dibuat ialah 62.
62. Semua betul 62? Betul. Okay, good. Jumlah kos. Dapatlah satu markah tu. Jumlah kos maksimum pembuatan kek coklat tersetul ialah kek coklat RM2.50. So 2.5 X. Dan kos seketul kek pisang ialah RM2 tambah 2Y. Okey, ulang balik. Kita nak cari dia punya maksimum keuntungan maksimum, kos maksimum. Saya ulang balik. So 2.5X tambah dengan 2Y. Okey, sekarang ni boleh bacakan tak ada 4 titik optimum tu? 1, 2, 3, 4. Macam ni kan bentuk kan? Lebih kurang lah kan? Okey, betul? Awak ambilkan titiknya ini berapa bacaan dia, sini berapa bacaan dia, sini berapa bacaan dia, sini kosong-kosong kan? Okey, saya tulis sini. A, B, C. Okey, saya nak volunteer seorang. Apa koordinat untuk A? Boleh baca tak koordinat A? Diana dapat berapa? Koordinat A? Diana pergi tandas. Koordinat bertanda. Okey. Okey. Hedak dapat apa? Titik A, koordinat A tu. Saya dapat 30, 46. 30, 46. Okey. Yang lain tepat ke ataupun ada hampir-hampir? 30, Saya 46. dapat 45. 45. Okey, boleh. Ambil 45. Jangan ambil 46. 46 tu Hilda punya. Okey, boleh. Jangan risau. B. Isyirah dapat apa B? Kejap cikgu. Okey, boleh. Tengok graf. Tadi awak dapat 62 kan? X. Bacaan Y berapa? Bacaan Y. Tengok bacaan Y. 12. 12. Okey. M-file dapat apa? C. Kedudukan C. Kosong. X kosong kan? Y berapa? Ada ke? Putri dapat apa Putri? 15. 15. Okey, kosong. 15. Okey. Sekarang ni ada 4 bucur ni, ada 4 ni titik optimum nama dia. Jadi dia kata cost maksimum. Bila kata cost maksimum ni, awak gantikan setiap titik tu dalam persamaan 2.5x tambah 2y. Okey, secara logiknya kan, C dengan D ni confirm tak dapat betul. Okey, jadi awak ganti A dengan B. Yang mana maksimum? Cuba bandingkan. Okey, cuba bandingkan awak punya graf, awak punya titik. Okey, jangan ambil titik yang ni. Ni saya punya titik. Saya tanya pada awak. Okey, sekarang cuba gantikan yang manakah awak dapat kos yang paling banyak. Okey. Cuba kira. Berapa dapat? RM berapa? B paling banyak. Dapat 181. 181. Okey. Ada lain pada 181 tak? Lain pada 181. Ada dapat lain tak? Saya dapat 179. 179. Boleh terima juga. Jangan risau. Sebab dia bergantung pada graf awak. Okey.
Dia bukan, kalau dalam marking kertas, okey, dia bagi nilai tau, dari sekian sampai sekian. Contohnya, ketua pemberiasa dia kata, okey, jawapan untuk soalan ni, pastikan budak akan jawab 178 sampai 182. Macam tu. Kalau lebih daripada had ni, salah. Kalau jawapan awak dalam had tu, diterima markah. Itu maksud dia. Okey, settle. Dah siap. Tentu je soalan, apa nama ni? Pengatucaraan linear. So, dalam pengatucaraan linear, first sekali awak kena buat ayat matematik kepada ayat harian tukar kepada ayat matematik, itu satu. Kemudian yang kedua, buat graf. Buat graf tu awak buat satu garis lurus, kemudian kawasan rantau. Kemudian yang nombor 3, cari cari nilai apa yang soalan tu nak. Itu je. Dah settle. Siap dah pengatucaraan linear. Kalau awak dah faham yang ni, maksudnya awak dah faham dah topik yang ini. Selesai dah. Okey.